Isu ni agak kontroversial lah dari segi hadis ahad ni, sama ada sekiranya hadis ahad tu sahih dan sebagainya, tapi nampak bercanggah ni. Kalau orang hadis mungkin dia akan marah saya lah. Jangan marah saya ajar sebentar. Kalau Ustaz Adlan mungkin dia marah lah. Orang hadis lah. Okey, nah. Ada dua keadaan yang mana disebut tentang hadis ni. Yang pertamanya adalah hadis tentang kematian Abdullah bin Ubay, kepala munafik pada ketika zaman Rasulullah di Madinah. Yang mana kita tahu yang Abdullah bin Ubay ni apabila dia mati, ada setengah riwayat hadis sahih menyebut yang Nabi SAW bagi dia punya baju untuk diselimut kepada Abdullah bin Ubay. Ada juga riwayat mengatakan yang Rasulullah menjembahyangkan Abdullah bin Ubay. Dan ada juga pendapat riwayat sahih, semua ni riwayat sahih Bukhari dan Muslim, yang mana menyebut yang Rasulullah memohon ampun 70 kali kepada Abdullah bin Ubay. Sedangkan Hamka kata perbuatan Rasulullah ni kalau betul berlaku bercanggah dengan surah lain dalam Quran, iaitu surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat surah selepas surah Jumaah tu, yang mana kematian Abdullah bin Ubay ni berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Tetapi surah Al-Munafiqun yang melarang kita untuk memohon ampun kepada Allah SWT terhadap golongan munafik turun pada tahun ke-5 Hijrah. Seolah-olah nampak percanggahan di antara Rasulullah, apa yang Rasulullah buat dengan apa yang Allah suruh. So bila jadi macam ni, Hamka dia bersependapat dengan Muhammad Abduh, yang mana akal mendahului nakal. Akal mendahului wahyu. Sebab tu kadang-kadang macam saya katakan tadi, orang akan tuduh dia sebagai Mu'tazilah. Okey, tapi sebenarnya dia bukan Mu'tazilah. Okey. Yang keduanya hadis tentang sihir Nabi SAW. Nabi disihir. Juga hadis tu dianggap sebagai hadis ahad. Macam yang pertama juga hadis tu hadis ahad. Hadis ahad ni adalah hadis yang stand by his own, yang tak ada riwayat lain yang berkaitan dengan hadis tu. So again, dalam isu ni dia bersetuju dengan pendapat Muhammad Abduh dalam isu hadis ahad ni. Okey. Yang berikutnya adalah pengaruh Syekh Muhammad Abduh. Banyak pendapat Syekh Muhammad Abduh dan juga muridnya Syekh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Madah, yang disalin oleh Hamka, sama ada sebagai salah satu riwayat tafsir dari sejumlah riwayat atau sebagai penguat kepada pendapat beliau. Maksudnya Hamka dia akan, bila dia tafsir satu ayat, dia akan bagi pendapat semua tafsir. Tabari kata apa, Ibn Katsir kata apa, Al-Qasimi kata apa. Lepas tu dia akan sebut juga. Dia akan sebut tafsir klasik kata apa, tafsir moden kata apa. Kemudian dia akan bagi pendapat dia sendiri, ataupun dia akan incline to any of the pendapat. Maksudnya dia bagi semua. Dia bagi perbincangan semua. Okey. Walaupun dalam banyak isu Hamka sependapat dengan Syekh Muhammad Abduh, tapi ada juga dalam serta-serta keadaan yang mana Hamka tidak sependapat dengan Muhammad Abduh. Tapi dia tak bagi konflik tu nampak jelas. Dia just sebut secara halus. Contohnya dalam isu tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala, yang mana Syekh Muhammad Abduh dia lebih kepada kiasan. Ayat yang berkaitan dengan tiupan sangkakala tu adalah lebih kepada kiasan ataupun majaz. Tetapi Hamka dia rod ataupun dia tak setuju, tapi dia sebut dalam ayat yang lebih lunak. Dia kata kita wajib percaya serunan itu ada, tapi tak perlu kaji macam mana ianya berlaku. Okey, nah. Guna kita tafsir, okey, dia guna semua kita tafsir. Tapi dia banyak terkesan dengan tafsir Al-Manar, Syekh Rashid Ridha. Walaupun tafsir Al-Manar ni dia just 20 juzuk saja. Dan juga tafsir oleh Muhammad Abduh dia cuma juzuk ammah saja, tapi dia guna juga. Okey, tafsir fi Zilal Al-Quran juga memberi pengaruh kepada beliau. Juga dia menggunakan tafsir-tafsir yang tak seeleran dengan beliau. Dia sebut, iaitu tafsir Syiah dan juga tafsir Mu'tazilah dia sebut. Tapi dalam isu-isu tafsir Mu'tazilah dan Syiah ni dia ada bagi ulasan. Maksudnya dia tak ambil secara membuta tuli. Okey, nah. Riwayat Israiliyat, Hamka boleh dianggap sebagai menjalin seluruh riwayat Israiliyat. Sebab macam dia katakan tadi, banyak pendakwah yang suka ambil riwayat Israiliyat ni sebagai penghibur.
kepada pendengar. Namun dia kata setiap riwayat Israiliyat akan dinilai dengan ayat Quran yang berkaitan, sunnah Nabi yang sahih dan juga penerimaan akal yang bersih. Maksudnya dia akan kaji dulu. Dia bagi semua yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan riwayat Israiliyat yang dia tahu, dia akan sebut, dia akan bagi ulasan. Contohnya kisah Nabi Idris. Kisah Nabi Idris ni Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dia sebut 2 kali ya Nabi Idris. Dia tak sebut banyak. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak sebut banyak tentang Nabi Idris dan penceritaannya amat sedikit. Jadi bila ceritanya amat sedikit, orang-orang yang macam pendakwah yang ortodok ni, yang ortodok, yang berpegang pada tradisi ni, dia rasa macam tak puas. Dia tak puas. Dia carilah tafsir Tabari, tafsir yang banyak Israiliyat ni yang tak diulas. Contohnya yang saya dapati dalam kisah Nabi Idris ni, mungkin para pendengar mungkin pernah dengar tentang cerita Nabi Idris dengan malaikat maut. Dia masuk syurga, dia tak mau keluar. Ada pernah dengar? Tak dengar? Okey, cuma nak cerita 5 minit lagi. Mungkin waktu soal jawab nanti lah. Kisah Nabi Idris dia masuk syurga, dia ikut malaikat matahari, malaikat maut lah, dia banyaklah cerita-cerita tentang Nabi Idris ni yang diambil sebenarnya daripada ulama-ulama Bani Israel yang masuk Islam, yang diceritakan. Jadi hamka bila dia quote ni, dia quote semua dia sebut. Dia tak tinggal satu pun. Dia sebut semua. So bila dia sebut semua, orang tahu. Dan lepas tu dia bagi ulasan. Dia kata dapatlah kita pertimbangkan bahawa sebahagian besar cerita itu sangat berlawanan dengan ayat memuji Idris yang sidik. Dia bagi ulasan. Okey. Nah. Kemudian yang seterusnya ialah ayat Al-Kauniyah. Ayat Al-Kauniyah ni adalah ayat-ayat berkaitan dengan alam, natural phenomena, tentang air dan sebagainya. So dalam isu ni, yang menariknya tentang Tafsir Azhar ni, dia banyak cerita tentang fakta-fakta sains yang disebut dalam jurnal-jurnal sains, dalam eksperimen saintis. Dia akan sebut contohnya tentang molekul. Dia sebut semua atom apa semua, dia sebut elektron, proton apa, neutron, dia sebut semua. Dikala tafsir-tafsir ni tak ada sebut benda ni, dia sebut. Okey. Dan tujuan dia sebut bukan dia nak menunjukkan bahawa Quran dengan sains ni, dia bukan nak menunjuk bahawa Quran dia bertepatan dengan sains, bukan. Tujuan dia adalah untuk menguatkan tauhid manusia kepada Allah dan juga mendidik bentuk pemikiran yang rasional dan objektif dalam sesuatu isu. Yang tu matlamat utama dia. Dia tak mahu dia nak tunjuk bahawa Quran dengan sains ni perlu sama dan sebagainya tak. Dia matlamat utamanya setiap kali dia bincang tentang ayat yang berkaitan dengan alam, dia akan kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia akan kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam usul nafik banyak isu tentang nafik sebenarnya, tapi saya ambil satu stand oleh Hamka. Dia kata ini stand dia adalah isu fik. Walaupun mungkin orang bertikai tentang mazhab dia sama ada dengan Syafi'i dan sebagainya, tapi yang ni dia punya stand. Dia kata perpecahan timbul kerana kebodohan, kerana kesempitan faham, kerana hendak benar sendiri. Salah satu pokok kesalahan berfikir adalah kerana sangka agama hanyalah perkara-perkara hukum ijtihadiyah atau soal furu', atau kerana hendak memaksa orang taklid. Dan lebih celaka kerah dia bagi, kalau kuasa memerintah dipaksa menyuruh orang taklid. Orang lupa bahawa agama bukan semata-mata membincangkan hukum halal, haram. Bukan haram kata si anu, bukan makruh kata si fulan, bukan wajib kata syekh kami, bukan sunat kata syekh kamu. Tetapi dia kata pokok agama adalah akhlak karimah. Yang tu penekanan dia. Walaupun kita berbeza pendapat dalam mazhab, tetapi pokok dia adalah akhlak karimah dalam berbeza pendapat. Sebab tu dalam isu-isu berkaitan dengan nilai sosial dalam masyarakat, Hamka dia bagi penekanan yang amat serius dalam tafsir dia. Banyak nilai-nilai sosial yang ditekankan dalam tafsir Azhar. Sebab itulah setengah scholars dia anggap tafsir Azhar ni sebagai tafsir sosial, tafsir yang bersifat sosial, yang mementingkan keharmonian sosial, sama ada antara Islam dengan Islam ataupun Islam dengan bukan Islam. Okey. Nah. Dan akhirnya, kelasnya, selain daripada merujuk kepada kitab-kitab tafsir, fiqh, hadis, sejarah dan ilmu-ilmu yang berkaitan, Hamka turut menggunakan kitab Taurat dan Injil. Ini tak ada orang guna lagi. Dalam mana-mana tafsir yang saya tengok setakat ni, tak tahulah tafsir Muhammad Sa'ad ada ke Allah Alam,
Tafsir Tabari wallahu a'lam, saya tak pasti, saya tak tengok saja. Tafsir Hamka dia memang sebut. Dia ambil contohnya dalam isu penciptaan Hawa. Dr. Farouk dah sentuh tadi. Dalam isu penciptaan Hawa, Hamka bukan saja dia bagi pendapat dia juga sebut dari mana kemungkinan isu ni datang. Dan dia kata kemungkinan isu ni datang daripada kitab Taurat ataupun kitab Injil, dan dia sebut ayat tu sendiri. Dia sebut ayat tu sendiri. Sebab itulah yang ni daripada isu ni kita boleh faham bahawa tak salah untuk kita refer kepada kitab-kitab agama lain. Di UAE contohnya ada satu subjek yang saya ajar, iaitu Religions in Malaysia. Kadang-kadang setengah-setengah lecturer dia agak takut apabila kita mengajar tentang religion di Malaysia. Takut-takut kita promote agama lain, menyebabkan student kita menjadi Hindu ataupun Buddha, Kristian dan sebagainya. Dan ulama-ulama yang terdahulu agak risau sekiranya kita bawa ke kelas bukannya Quran tafsir, tapi kita bawa Bible ataupun Old Testament. Sedangkan Hamka dalam isu ni dia jelas bahawa apabila dia bawa ayat-ayat ni, dalam ni dia nak menunjukkan bahawa kesalahan ataupun wujudnya percanggahan dalam kitab-kitab Taurat dan juga Injil, dan juga dia nak buat perbandingan antara Quran dan juga Injil dan juga Taurat. Maksudnya dia tak mahu kita just refer kepada satu sumber, tapi kita juga kena tengok sumber-sumber daripada agama lain tanpa memperjudikan akidah kita. Okey. Alright. Dan akhirnya yang boleh saya buat penutupan tafsir Hamka ni ialah sebab kita tengok tadi tafsir Tabari macam ni, tafsir Asad macam ni. Last kali yang boleh kita buat conclusion ialah dia kata contoh-contoh penafsiran yang telah kita lihat sehendaknya membangkitkan hati kita buat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam pertimbangan akal. Dan yang jadi inti dari semuanya ialah memperkuatkan ketaatan kita beribadat dan memohon hidayat kepada Tuhan, sehingga kebebasan kita berfikir tidak sampai menyimpang daripada yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kebebasan akal kita tetap dalam bimbingan petunjuk ilahi, bukan petunjuk syaitan. Maksudnya dia nak kata bahawa pencanggahan pendapat dalam riwayat tafsir adalah pencanggahan yang membawa kita untuk lebih berilmu. Saya teringat satu kata Ibn Taymiyah dalam Al-Usus fi Tafsir. Dia kata pencanggahan riwayat dalam tafsir bukan pencanggahan yang berbentuk konflik, tapi pencanggahan yang berbentuk at-tanawwu, pencanggahan yang berbentuk menambah ilmu. Okey. Jadi chairman dah bangkit. So aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.